Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita kepada dalam pembangunan mapan dalam Islam dan tumpuan kita kepada pembangunan sosial. Kita tahu ada tiga semestinya ya dalam pembangunan mapan ni, ekonomi, sosial dan alam sekitar mesti seimbang. Dan kali ini kita tumpu pada sosial, dan dalam sosial tu kita tumpu juga kepada, kita tumpukan perhatian kita kepada menunaikan hajat ya. Jadi menunaikan hajat ni sebenarnya amat penting. Saya nak ambil satu cerita iaitu Zulkarnain. Zulkarnain ni kalau orang putih kata most likely Alexander the Great lah kan. Tetapi ulama Islam ada mempertikaikan jugalah, sebab Alexander the Great ni perangai dia tak sebaik Zulkarnain. Yang mungkin lebih tepat adalah Cyrus yang agung ya, Cyrus yang agung yang merintah di Parsi kan. Pada tahun 600 hingga 530 sebelum Masehi ya. Jadi wilayah kekuasaannya sangat luas sebenarnya, sehingga Laut Mediterranean di barat dan India di timur, di utara sampai ke Balkan dan Mesopotamia, dan manakala selatan hingga ke Lautan Hindi ya. Dan dia telah menjelajah ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, semualah ya. Dan dia telah memerintahkan orang supaya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi dalam ketika dia menjelajah tu, ramai orang minta tolong dengan dia. Kami minta tolong dengan dia, dan biasanya dia akan tolong lah. Dan satu kaum tu sangat berhajat dengan dia. Ketika dia jumpa tu, orang tu jumpa dia minta tolong, sebab mereka selalu diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj ya, Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam Bible disebut Gog Magog Gog dan Magog ya. Jadi mereka mintanya supaya bina tembok menghalang Ya'juj dan Ma'juj ini, dan sanggup memberikan bayaran. Tetapi Zulkarnain kata dengan dia jumpa dengan bawa pakar-pakar dia semua, pakar-pakar kejuruteraan dia, dan dia telah membina tembok tembok itu dengan besi dan tembaga, dengan percuma saja, tak payah bayar kan. Tembok itu sangat kuat sehingga tak boleh ditembusi dan tak boleh dipanjat ya. Itulah itulah Zulkarnain, seorang raja yang sangat dedikasi dan sanggup menunaikan hajat orang-orang yang teraniaya dengan kekuatan ketenteraan dan teknologinya, dan kerajaannya sangat maju dan berkembang kerana rakyat tahu bahawa beliau merupakan seorang raja yang amat prihatin ya, lalu memilih untuk bernaung di bawahnya kan. Bahkan dengan menunaikan hajat mereka itu, Allah telah mengurniakannya kekuasaan dan kemudahan untuk mencapai kejayaan ya kan. Jadi amalan menunaikan hajat ini bukan terhad kepada raja sahajalah. Kalau dalam sebuah kerajaan tu mungkin kerajaan ataupun pemimpin sahaja, tetapi perlu berlaku dalam semua peringkat ya. Rasulullah bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya ya. Kemudian tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki, melainkan kerana orang-orang yang lemah dalam kalangan kamu ya. Jadi itulah dianya ya, kehebatan menunaikan hajat ya. Zulkarnain kerajaan sangat besar sebab dia menunaikan hajat ramai orang kan. Jadi orang lebih suka bernaung di bawah dia daripada raja-raja yang lain. Bagi orang yang individu macam kita ni, kalau menunaikan hajat orang lain, Allah akan menunaikan hajat kita pula ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.